Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang pasukan Seri Pahang, yang mana keputusan perlawanan berakhir dengan seri 2-2. Ini adalah perlawanan pertama JDT Seri pada season kali ini, dan perlawanan ini juga adalah perlawanan pertama JDT tidak berjaya menang ke atas pasukan dalam saingan Liga Super selepas 6 game untuk pasukan Johor Darul Takzim. Manakala untuk pasukan Seri Pahang adalah pasukan pertama yang berjaya mengikat JDT dan mencuri satu mata daripada pasukan Johor Darul Takzim buat season kali ini. Boleh saya katakan kedua-dua pasukan bermain dengan baik, ada dapat sepakan penalti untuk JDT dan juga sepakan penalti untuk Seri Pahang. Tetapi sepakan penalti tersebut kedua-duanya boleh dipertikaikan, dan saya harap mutu pengadilan boleh dipertingkatkan untuk memastikan yang saingan Liga Malaysia ini tiada kontroversi yang dilakukan dari pengadil pada masa yang akan datanglah. Boleh tingkatkan demi keserasian ataupun demi kelangsungan Liga Malaysia ni tanpa ada kontroversi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita letak tepi pasal isu penalti ke, masa tambahan ke dan sebagainya. Kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Seri Pahang dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh kita puji adalah tentang ketangkasan dan juga kecekapan yang ditunjukkan oleh goalkeeper mereka, iaitu Samasa, dalam memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi oleh percubaan jarak jauh daripada pemain-pemain JDT yang sukar untuk menembusi bahagian kotak penalti ataupun pertahanan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Jadi pemain-pemain seperti Nazmi Faiz, Bekson, Afiq Fazail banyak melakukan percubaan jarak jauh dan berjaya ditepis oleh Samasa. Jadi Samasa juga bertindak cemerlang pada perlawanan semalam untuk menafikan percubaan dari Fernando Forestry dalam kotak penalti ketika situasi 1-on-1. Begitu juga dengan menyelamatkan gawang ketika percubaan yang dilakukan oleh Ramadan Saifullah dalam situasi 1-on-1 dalam kotak penalti juga. Jadi boleh saya katakan Samasa berjaya untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi lebih daripada 2 pada perlawanan semalam, untuk memastikan yang pasukan beliau berjaya membawa pulang satu mata atas kecekapan dan juga ketangkasan yang ditunjukkan oleh beliau sebagai seorang goalkeeper import. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka punya defensive line, yang mana mereka akan membentuk 5-4-1 ketika mereka bertahan. Dan yang paling penting dalam formation back 5 mereka itu, mereka meletakkan defensive midfielder pasukan Seri Pahang sebagai centre back tambahan untuk barisan pertahanan ketika Seri Pahang membentuk pertahanan dengan 5 orang. Jadi apabila mereka bertahan dengan 5 orang tersebut, mereka telah membina satu defensive line yang agak rendah, yang mana mereka boleh dikatakan bermain dengan low defensive line dan juga boleh dikatakan bermain dengan sit deep untuk memastikan yang JDT punya pemain gagal untuk melakukan penetration ataupun larian masuk ke dalam kotak penalti ataupun di box pasukan Seri Pahang. Bahkan daripada segi compact, mereka juga agak compact. Berdisiplin, mereka memang berdisiplin. Mereka berjaya untuk mengamalkan taktikal dari segi man marking. Kadang-kadang mereka menjaga Bekson dengan 2 man marking. Jadi pergerakan bahagian serangan pasukan JDT ini memang susah untuk bergerak dan susah untuk melepasi kawalan ataupun marking yang dilakukan oleh pertahanan Seri Pahang semalam untuk bergerak bebas. Kita boleh tengok bagaimana Seri Pahang berjaya untuk marking Arif Aiman dengan 2 lawan 1, Azwan Arifin, lepas tu di backup oleh Hasnul, bagaimana Hasnul dan juga Nicholas Werat marking Bekson di dalam kotak penalti dan sebagainya, menyebabkan pemain-pemain JDT ini tak ada ruang dan tak boleh nak bergerak bebas untuk menerima umpanan dan juga untuk melakukan hantaran kepada target man. Jadi benda tu yang menyebabkan defense department pasukan Seri Pahang agak bagus pada perlawanan semalam. Bahkan daripada segi interception, daripada segi first ball, mereka berjaya challenge dengan sangat baik. Jadi benda tu memang boleh dipujilah untuk barisan pertahanan Seri Pahang yang dibentuk dengan 5 pertahanan ketika mereka bertahan. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang adalah bagaimana mereka menyerap
menyerap tekanan yang diberikan oleh JDT. Kita nampak dalam 20 minit yang pertama JDT bermain dengan high pressing, iaitu mereka menekan pemain-pemain Seri Pahang di bahagian kawasan Seri Pahang sendiri. Tetapi Seri Pahang tidak mudah gelabah dan mereka berjaya untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut dengan mengeluarkan bola, dan tetapi adalah beberapa mistake yang mereka lakukan, terutamanya gol pertama JDT. Memang mereka ditekan habis-habisan oleh pemain-pemain JDT, menyebabkan mereka buat mistake di dalam kawasan mereka sendiri untuk memberi gol kepada JDT untuk gol yang pertama. Tetapi itu tidak menidakkan yang the overall game mereka berjaya untuk absorb tekanan-tekanan yang diberikan oleh JDT, terutamanya di dalam kawasan mereka sendiri. Bahkan mereka boleh counter ataupun boleh dikatakan boleh counter pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT, yang mana kita boleh lihat pemain-pemain Seri Pahang juga berjaya untuk melakukan tekanan ke atas pemain-pemain JDT ketika JDT cuba build up daripada bawah ataupun di kawasan middle third. Dan kita boleh tengok hasilnya untuk gol pertama Seri Pahang adalah hasil daripada pressing yang dilakukan oleh Zak Tara, yang berjaya untuk memanfaatkan kesilapan daripada Afiq Fazail yang terlepas ataupun melakukan passing yang tidak tepat, ataupun boleh dikatakan bola terlepas daripada kaki dia lah, menyebabkan Zak Tara terus melakukan pressing dan berjaya untuk merampas bola daripada Syarul Saad untuk set up kepada Saiful bagi melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Jadi di sini apa yang kita boleh belajar, Seri Pahang berjaya untuk absorb tekanan yang diberikan, dan mereka juga berjaya untuk counter tekanan tersebut dengan melakukan tekanan kembali kepada pemain-pemain JDT, terutamanya di kawasan middle third dan juga kawasan pertahanan JDT. Itu yang membuatkan pemain-pemain Seri Pahang berjaya untuk memanfaatkan kesilapan-kesilapan di barisan middle third dan juga pertahanan JDT untuk menjaringkan 2 gol melalui satu open play dan satu daripada sepakan penalti selepas Zak Tara dijatuhkan. And kita tak mau bincang kontroversi penalti, yang tu je saya nak jelaskan. And itu yang keempat ataupun yang ketiga yang boleh saya jelaskan untuk Seri Pahang. Jadi overall game memang Seri Pahang agak bagus pada perlawanan semalam daripada segi in term of defending dan in term of memanfaatkan kesilapan pihak lawan untuk menjaringkan gol. Itu yang membuatkan Seri Pahang agak solid. Tetapi apabila masuk second half, Seri Pahang dah mula untuk menurunkan tempo perlawanan dan mereka tidak terlalu memfokuskan untuk menyerang. Sebaliknya mereka banyak memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan dan membiarkan JDT untuk melakukan serangan bertubi-tubi dan juga mengkontrol bahagian tengah ataupun middle third dengan sangat baik. Dari segi ball position di second half memang JDT lebih banyak kuasai lah. Tetapi daripada segi bertahan memang Seri Pahang agak compact. Mereka membentuk 5 pertahanan dan membiarkan bahagian tengah tu overload juga di hadapan centre back mereka, dengan Azam Aziz, dengan Saiful, semua turun untuk membantu bahagian pertahanan. Dan yang paling penting, apa yang saya suka tentang bertahan Seri Pahang ni, kita boleh tengok mereka punya winger, iaitu di kanan ada Bakiuddin. Bagaimana Bakiuddin, Hidalgo dan sebagainya turun untuk melakukan track back dan juga membantu mereka punya full back untuk memastikan yang pemain-pemain JDT ni tidak terlalu selesa berada di bahagian wide area. Kita boleh tengok Arif Aiman apabila dapat bola, memang Azwan Arifin dan juga Bakiuddin akan turun untuk marking dan juga untuk challenge dia, untuk memastikan yang beliau tidak boleh bergerak bebas dan tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya seringkali lah. Yang mana beliau ada berjaya untuk menciptakan beberapa gerakan berbahaya, tetapi tidak selalu. Sebab apa? Sebab selalu dijaga oleh 2 orang pemain pasukan Seri Pahang, terutamanya daripada winger dan juga fullback pasukan Seri Pahang. Begitu juga dengan Fernando Forestry dan juga Kobing Ong di bahagian kiri, gagal juga untuk bergerak dengan bebas sebab dimarking dan juga dijaga dengan rapi oleh fullback dan juga dibantu oleh winger pasukan Seri Pahang. Jadi yang tu yang boleh saya cakap lah tentang pasukan Seri Pahang. Untuk kelemahan masih lagi nampak ketara lah untuk kelemahan mereka apabila mereka tiada seorang player yang boleh membantu ataupun link up dengan baik antara striker, iaitu Zak Tara dan sebagainya. Walaupun Zak Tara berjaya untuk mendapatkan satu penalti dan juga satu assist, tetapi bagi saya Zak Tara masih lagi banyak benda yang boleh diperbaiki, dan bagaimana beliau nak link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian winger untuk memastikan yang bahagian attacking third ataupun attacking force pasukan Seri Pahang ni lebih efisien dan lebih ofensif ketika menentang pasukan lawan lah. Jadi itu yang boleh diperbaiki untuk pasukan Seri Pahang. Manakala kita masuk ke dalam ulasan
untuk pasukan Johor Darul Takzim pula. Untuk pasukan Johor Darul Takzim, apa yang boleh saya puji, yang pertama adalah tentang high pressing lah. Yang macam saya cakap tadi, JDT memberi dalam 20 minit yang pertama memang tekanan tinggi mereka berikan kepada barisan pasukan Seri Pahang, sama ada di kawasan middle third ataupun di kawasan sendiri pasukan Seri Pahang, yang menyebabkan ada beberapa kali Seri Pahang melakukan kesilapan, dan antaranya pressing yang dilakukan oleh Fernando Forestry. Pemain Seri Pahang melakukan kesilapan, bola dirampas oleh Kobing Ong, Kobing passing balik pada Fernando buka kepada Backson untuk menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan gol pertama pasukan JDT tu memang satu gol team play yang bagus. Satu daripada pressing, mereka melakukan tekanan, Kobing berjaya intercept bola, buka balik pada Fernando Forestry, Backson membuat larian untuk memecahkan marking yang dilakukan oleh pertahanan Seri Pahang, dan Fernando Forestry melakukan hantaran yang tepat kepada Backson menyudahkan dengan satu sepakan dan juga rimbatan yang boleh dikatakan clinical gila, finishing yang sangat-sangat bagus lah. Jadi itu pertama lah yang boleh saya puji tentang pressing yang dilakukan. Tekanan tinggi itu memang sangat-sangat cemerlang dan berjaya untuk memastikan yang pasukan Seri Pahang ni membuat mistake, terutamanya di kawasan mereka sendiri. Itu pertama yang boleh saya puji. Yang kedua yang boleh saya puji adalah tentang bahagian kiri pasukan JDT yang diketuai oleh Kobing Ong dan juga Fernando Forestry, yang nampaknya pada bahagian kiri ni sebenarnya memang sangat-sangat cemerlang lah. Boleh saya katakan banyak gerakan yang dilakukan dengan penlibatan daripada Kobing dan juga penlibatan daripada Fernando Forestry. Boleh saya katakan kedua-dua player ni semakin membina chemistry dan juga momentum yang sangat bagus di bahagian kiri JDT untuk memastikan yang mereka ni solid di bahagian kiri, sama ada secara bertahan ataupun sama ada secara menyerang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang JDT adalah tentang peranan Arif Aiman itu sendiri. Arif Aiman bertindak dengan sangat cemerlang, walaupun pada game ni beliau dijaga ataupun dimarking dengan sangat ketat, tetapi beliau masih lagi menunjukkan yang beliau adalah seorang winger yang cemerlang. Beliau sangat tenang walaupun dikawal, beliau berjaya untuk melepaskan diri walaupun tidak selalu, tetapi ada pergerakan-pergerakan yang menarik berjaya dilakukan. Cumanya dalam posisi ini boleh saya katakan Arif Aiman ada satu perkara yang dia boleh improve, iaitu bagaimana dia dah bagus dalam melakukan penetration run, melakukan larian-larian ke dalam kotak penalti, tetapi apa yang perlu diperbaiki adalah sama ada daripada segi percubaan dan juga keberanian untuk melakukan percubaan bagi menjaringkan gol. Jadi dia perlu perbaiki daripada segi finishing, sebab finishing Arif Aiman ni kadang-kadang agak boleh dikatakan masih tidak klinikal dan masih mudah untuk diblok. Jadi Arif Aiman boleh perbaiki daripada dia punya penyudah dan juga decision making, sama ada untuk melakukan cutback dan juga sama ada untuk melakukan crossing ataupun percubaan ke arah gawang, dan beliau perlu cepat untuk membuat keputusan dan juga perlu cepat untuk lepaskan bola lagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang beliau lambat untuk lepaskan bola, pemain-pemain Seri Pahang dah mula compact dan pertahanan dah mula baca apa yang beliau cuba buat selepas beliau pegang bola agak terlalu lama. Jadi itu yang boleh diimprove lah untuk Arif Aiman. Tapi overall game memang dia pun agak cemerlang pada perlawanan semalam, walaupun lambat panas sikit. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Untuk pasukan JDT, maafkan saya. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah mengenai mereka punya bahagian tengah lah yang diketuai oleh Nazmi Faiz dan juga Afiq Fazail, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya bertindak dengan sangat cemerlang. Nazmi Faiz menunjukkan yang dia adalah pemain bahagian tengah yang sangat-sangat bagus. Beliau boleh involve dengan bahagian serangan, dan yang paling penting yang saya suka tentang Nazmi Faiz ni adalah percubaan ataupun accuracy, percubaan daripada jarak luar ataupun jarak jauh, yang mana percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Nazmi Faiz pada perlawanan ni menunjukkan yang memang dia ada kelebihan daripada long range shooter lah, yang mana dia boleh melakukan percubaan yang jauh dan mempunyai power yang bagus dan juga accurate, ketepatan yang agak jitu lah. Jadi boleh saya katakan Nazmi Faiz ni kalau diberi peluang ataupun ruang, memang percubaan jarak jauh dia tu memang berbahaya lah dan boleh menghasilkan gol untuk pasukan Johor Darul Takzim, seperti mana Fernando Forestry boleh buat lah. Manakala untuk Afiq Fazail, walaupun dia ada buat satu mistake menyebabkan gol pertama untuk Seri Pahang, tetapi overall game beliau berjaya untuk menunjukkan yang beliau adalah midfield yang sangat cemerlang, yang mana daripada segi penlibatan ketika
JDT menyerang, beliau juga involve, beliau banyak terlibat dengan passing dan juga ball position di bahagian tengah dan juga melakukan switch play dan kadang-kadang bertindak sebagai wide attacking midfielder, dan dalam pada masa yang sama beliau juga cepat untuk melakukan track back bagi membantu bahagian pertahanan dan bagi melakukan interception dan juga blocking ataupun untuk merampas bola kembali ketika pasukan Seri Pahang melakukan counter attack ataupun serangan. Jadi boleh saya katakan Afiq Fazzail balance ataupun boleh saya katakan dia setara, daripada segi menyerang dia boleh, daripada segi bertahan dia boleh, so dia setara, dia balance, dia boleh buat dua-dua kerja kan. Jadi benda tu yang menyebabkan Afiq Fazzail ni adalah orang kata apa, mempunyai peranan yang penting di bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ni adalah mengenai kemasukan daripada CDB dan juga Safir Rahim. Kemasukan CDB dan juga Safir Rahim boleh saya katakan agak membantu bahagian serangan JDT, yang mana CDB kita tahu dia punya kelebihan daripada segi dribbling dan juga ball control. Dia banyak juga mengganggu dan juga mengacau bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang. Dan untuk Safir Rahim lebih kepada daripada segi vision dan juga passing yang tepat ke arah pemain-pemain yang berada di hadapan lah. Jadi boleh saya katakan kemasukan kedua-dua player ni juga membuatkan JDT punya pace tu lagi laju, dan boleh dikatakan mereka banyak menyerang lah untuk Safir Rahim dan juga CDB. Namun begitu ada kekurangan yang boleh dikatakan untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ni. Kekurangan yang pertama adalah daripada segi attacking third ataupun bahagian serangan JDT itu sendiri, apabila mereka sebenarnya tidaklah berada dalam kedudukan yang bebas sangat apabila dijaga dengan rapi oleh bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang, yang menyebabkan mereka tidak berada dalam keadaan yang bebas dan keadaan yang sesuai untuk menerima ataupun untuk disupply bola bagi menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan mereka perlu untuk improve mereka punya positioning dan juga off ball movement untuk memastikan yang mereka sentiasa ada choice dan juga option untuk melakukan passing ataupun untuk melakukan percubaan bagi melepaskan diri daripada dimarking oleh pihak lawan. Jadi itu yang pertama yang perlu mereka perbaikilah daripada segi off ball movement, untuk memastikan yang mereka ada banyak choices, ada banyak option, banyak pilihan untuk pemain-pemain JDT yang pegang bola boleh buka game ataupun melakukan hantaran ataupun supply bola ke bahagian hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi penyudah ataupun daripada segi gerakan-gerakan yang menarik, mereka perlu memperbaiki daripada segi decision making. Macam saya cakap tadilah, Arif Aiman perlu improve, yang mana winger pasukan JDT mereka dah laju, dah dribbling, boleh masuk di box dan sebagainya, tetapi decision making yang mereka buat tu agak lambat. Bermaksud di sini mereka punya release ball agak lambat, mereka agak lambat untuk membuat keputusan sama ada untuk melakukan cutback ataupun hantaran ke hadapan ataupun melakukan percubaan, yang menyebabkan pemain-pemain pertahanan lawan dah boleh memberi reaksi untuk block apa yang cuba dibuat ataupun untuk intercept apa yang cuba dibuat oleh bahagian serangan JDT ni. Jadi secara overallnya kedua-dua pasukan bermain dengan baiklah. Kita letak tepi kontroversi yang ada tu, memang kita tak nafikan kedua-dua pasukan bermain dengan baik, dan tahniahlah sebab berjaya untuk membawa pulang satu mata ketika menentang Johor Darul Takzim. Dan ini juga adalah wake up call untuk pasukan Johor Darul Takzim, yang mana mereka pada season ni tak boleh nak bersenang lenang dan mereka perlu juga fokus untuk Liga Super, sebab mereka ada pencabar yang sangat-sangat banyak yang mungkin boleh membuat kejutan kepada mereka. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.